Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para penonton yang dihormati. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali bersama di dalam ruangnya RTMT News menerusi TV sebelah wilayah Jala yang disokong oleh Pusat Pentadbiran Wilayah Sebarang Selatan. Dan para penonton yang dihormati, saya akan sampaikan beberapa berita di dalam bahasa Melayu kepada para penonton, terutama berita yang berkenaan dengan kegiatan yang telah diadakan oleh Pusat Pentadbiran Wilayah Sebarang Selatan. Baik para penonton yang dihormati, kita langsung ke berita yang pertama pada hari ini, iaitu Pusat Pentadbiran Wilayah Sebarang Selatan telah pun mengadakan pertandingan keahlian untuk mempersatukan dan juga untuk nak permainan suka dalam kursus keahlian pada kali ini yang diadakan di wilayah Patani. Di lapangan pusat keahlian Diraja Wilayah Patani, Encik Kuancat Wong Superanan Timbalan Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sebarang Selatan menjadi pengurusi di dalam kursus dan juga di dalam pertandingan kebolehan keahlian dan juga suka untuk nak mengeratkan persahabatan di pusat keahlian ataupun pusat kursus keahlian Diraja Wilayah Sebarang Selatan yang mana diikutserta oleh Encik Nipun Nikati, Ketua Pengarah Sekolah Raja Pracanukra 40 Wilayah Patani, beserta dengan Timbalan Gubernur Wilayah Jala, Timbalan Gubernur Wilayah Patani, wilayah dan juga wilayah Naratiwat, dan perwakilan daripada tentera, perwakilan daripada polis dan juga beberapa lembaga kerajaan, di antaranya adalah di Pusat Pencari Pekerjaan Wilayah Patani, Jala, Naratiwat, serta para pelajar daripada Sekolah Raja Pracanukra 41 Wilayah Jala dan Sekolah Raja Pracanukra 39 Wilayah Naratiwat, dan juga para pelajar di Sekolah Raja Pracanukra 40 Wilayah Patani beserta dalam memeriahkan upacara pada kali ini. Encik Kuancat Wong Superanan Timbalan Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sebarang Selatan telah pun berkata di dalam acara pada kali ini, beliau berkata bahawasanya pihak kerajaan telah pun memberi kepentingan dalam untuk nak membangun wilayah Sebarang Selatan dengan mengadakan satu polisi dan juga memberi peluang kepada semua pihak untuk bekerja dengan secara bersungguh-sungguh dan juga akan berhasil dengan hasil yang sempurna dan juga baik. Yang mana pada kali ini pusat kursus keahlian Diraja Wilayah Selatan, yang mana pihak pusat ataupun pusat pelatihan keahlian Wilayah Sebarang Selatan telah menjadi satu pihak ataupun satu lembaga yang nak memajukan wilayah Sebarang Selatan sesuai dengan kerajaan, sesuai dengan polisi yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan juga pada kali ini adalah yang terpenting adalah bekerja selaras dengan titah Maharaja, iaitu bersatu, memahami, mendekati dan juga membangun dengan rakyat. Dan satu lagi iaitu berkenaan dengan ekonomi sederhana ataupun strategi popiang yang telah dititah oleh Maharaja, yang pada pertandingan kali ini juga akan membangun para pelajar, mengajar, melatih para pelajar supaya mereka itu menjadi orang yang bersatu padu, menjadi orang yang bekerja sama di dalam masyarakat dan juga belajar untuk dapat kerja di masa hadapan supaya mereka itu boleh kerja dengan sempurna. Dan Pusat Pentadbiran Wilayah Sebarang Selatan pada kali ini telah pun memberi peluang kepada wilayah Patani untuk jadi tuan rumah di dalam mengadakan pertandingan keahlian dan juga suka persahabatan yang telah diadakan di Pusat Pelatihan Keahlian Diraja Wilayah Sebarang Selatan yang diadakan pada tanggal 9 sampai tanggal 10 Hakum 2558 di Pusat Pelatihan Keahlian Diraja Wilayah Patani di Sekolah Raja Pracanukra untuk nak memberi hadiah kepada Maharaja di dalam untuk nak menegaskan masalah kerjaan yang
telah dibuat oleh pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan yang bertujuan adalah untuk nak meningkatkan kebolehan bagi para remaja yang ada di kawasan wilayah Sepadan Selatan, terutama di para pelajar daripada sekolah Raja Percetakan Ukrak di wilayah Jala, Naratiwat dan juga wilayah Patani. Baik para penonton yang dihormati, kita langsung ke berita seterusnya, iaitu pihak Yayasan Wanita yang terkena dampak keamanan di wilayah Sepadan Selatan bersama dengan Persatuan Wanita Kedamaian dan juga Persatuan Pelajar dan juga Mahasiswa Kedamaian wilayah Sepadan Selatan dan juga Persatuan Remaja dan Anak-anak wilayah Sepadan Selatan dan jaringan penganut agama Buddha bersama untuk membuat laporan media untuk nak mengutuk kejahatan dan juga kekerasan yang telah terjadi di kawasan Mukim Bacok, daerah Manasta, wilayah Jala. Di pusat remaja tersebar Nakon Jala, daerah Murang, wilayah Jala, beberapa persatuan yang terdiri daripada persatuan yayasan orang-orang yang mendapat dampak, para wanita yang mendapat dampak keamanan wilayah Sepadan Selatan beserta dengan Persatuan Wanita Kedamaian dan juga Persatuan Pelajar dan juga Mahasiswa untuk Kedamaian wilayah Sepadan Selatan, Persatuan Anak-anak dan juga Remaja untuk Kedamaian wilayah Sepadan Selatan ataupun kelompok Lugriang beserta dengan jaringan penganut agama Buddha untuk kedamaian telah pun bersatu untuk membuat laporan media di dalam untuk mengutuk kekerasan yang terjadi, yang mana kekerasan tersebut adalah hal yang telah hilang hati nurani dan juga telah tidak ada free kemanusiaan dan melanggar masalah hak asasi manusia. Jadi mereka keluar ni untuk nak memberi laporan, untuk nak mengatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah menjadi langgaran di segi banyak segi, dan juga kejahatan itu tak mestilah berlaku dan juga tak mestilah diulang kembali, terutama terhadap anak-anak dan juga para wanita. Yang mana terjadi kejadian pada petanggan ni bulan Persapakun 2558 yang lalu di kawasan Mukim Bacok, daerah Manasta, wilayah Jala, yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia, iaitu Encik Sanpet Kancanatep dan umur 42 tahun dan juga Puan Nefarat Kancanatep umur 37 tahun yang bertempat rumah di rumah Pak Si Tamneng di kawasan Soy Leng Sirikun di Mukim Setting, daerah Murang, wilayah Jala, yang mana kedua-duanya adalah suami isteri yang dibunuh dan juga serta dibakar oleh para penjahat, dan ini adalah satu perbuatan yang sangat-sangat menjadi satu ketakutan dan juga perbuatan yang sangat tersentuh sekali bagi rakyat yang ada di kawasan wilayah Sepadan Selatan. Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan Soang Bota telah pun mengadakan satu musyawarah untuk projek makanan, kampung makanan daerah untuk menyambut bulan Ramadan tahun 1436 Hijriah. Di bilik musyawarah 1 tingkat 3 Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan, Encik Kuan Cat Wong Superanan Timbalan Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan telah pun mengadakan musyawarah untuk mengadakan projek makanan daerah Muslim untuk menuju atau menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak 1436 Hijriah pada tahun ini, yang telah diadakan oleh pihak Soang Bota, yang mana acara pada kali ini diikut serta oleh Encik Buntam Munikan, pengarah di Pejabat Penyelaras Polisi Pembangunan Ekonomi dan juga Masyarakat di Soang Bota, Encik Wederami Ma'aminci, Ketua Majlis Agama Islam Wilayah Patani, Puan Yuk Pani Kop Kanjanakun, salah seorang daripada keahlian di segi pembangunan masyarakat, dan juga beberapa anggota daripada Persatuan Makanan Wilayah Patani, dan juga serta dengan beberapa perwakilan daripada orang-orang buat makanan di wilayah Patani beserta dengan para pegawai daripada Soang Bota ikut serta dalam musyawarah pada kali
pada kali ini. Dan para penonton yang dihormati, kita berhenti seketika dan insya-Allah kita mai jumpa di pusingnya yang kedua.วันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้ว ดีใจเหลือเกินที่คุณครูหนูมาโรงเรียนได้ทุกวันค่ะ ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันสันติสุขเกิดขึ้นแน่ครับ วันนี้เรากล้าออกจากบ้าน วันนี้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะ เวลานี้คนร้ายก่อเหตุเจ้าหน้าที่จับกุมได้ ชาวบ้านเราพร้อมแจ้งตำรวจทหารและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ดีครับไม่เครียดไม่กังวลขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับ วันนี้ญาติพี่น้องอยู่ไกลๆกลับมาเยี่ยมเรามากขึ้น ไม่กลัวแล้ว วันนี้ออกมาขายของแต่ก่อนกลัวเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้ว ฉันเชื่อความสันติสุขเกิดได้แน่นอน เมื่อก่อนปิดบ้านและรีบเข้านอน แต่เดี๋ยวนี้ปิดดึกได้แล้ว กล้ามานั่งคุยกันหน้าบ้านเหมือนเดิม เพราะไม่กลัวอะไรแล้ว ปิดไฟสว่างมากๆ ใครจะทำอะไรไม่ดีก็ไม่กล้า เหมือนว่าสว่างเมืองสว่างใจชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ว ทุกวันนี้ผู้คนทั่วโลกต่างหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น การใฝ่หาที่จะอุปโภคบริโภคสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพสะอาดและมีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกสังคมต้องการผลิตภัณฑ์ฮาลาลจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของผู้คนได้ทั่วโลกเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามฮาลาลเป็นภาษาอาหรับหมายถึงการอนุมัติคือสิ่งที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามสามารถบริโภคและปฏิบัติได้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลคือผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามซึ่งครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์มิใช่เพียงผลิตภัณฑ์อาหารตลาดสินค้าฮาลาลโลกจึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากจำนวนประชากรมุสลิมทั่วโลกประมาณ 1,600 ล้านคนในกว่า110ประเทศมีการคาดการณ์ว่าในปี 2573 ประชากรมุสลิมทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ล้านคนสินค้าฮาลาลจึงเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันมีเงินลงทุนหมุนเวียนธุรกิจฮาลาลโลกจำนวนมหาศาลประเทศไทยมีการส่งออกอาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศมุสลิมมีมูลค่ากว่า 220,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 23 ของมูลค่าส่งออกอาหารของประเทศเป็นอันดับ 8 ของโลกด้วยทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรถูกนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารให้มีศักยภาพที่ดีและพร้อมส่งออกอาหารฮาลาลไปยังตลาดโลกมีการจัดตั้งองค์กรสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลมีงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่เข้มแข็งยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลและมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองฮาลาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลในปี 2556 มีผู้ผลิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาล 135 ราย จังหวัดปัตตานี 38 ราย จังหวัดยะลา 52 ราย จังหวัดนราธิวาส 45 ราย ซึ่งเป็นสัดส่วนเทียบกับผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองฮาลาลทั้งประเทศในปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 2,188 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 6.17ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประชากรกว่าร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลามมีรากเหง้าประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมที่ชัดเจนมีความโดดเด่นทางแหล่งวัตถุดิบจากทะเลมีนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลและเขตอุตสาหกรรมปัตตานีรวมทั้งการสนับสนุนเชิงวิชาการจากสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้รับสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษในการลงทุนจากภาครัฐทำให้มีกำลังความสามารถผลิตสินค้าฮาลาลได้อย่างเต็มที่
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดตั้งสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและบูรณาการการขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมธุรกิจฮาลาลในภาคใต้ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางฮาลาลในอาเซียนในปี 2016 ด้วยการพัฒนาวัตถุดิบบนพื้นฐานเชิงพาณิชย์และส่งเสริมการแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และขยายตลาดโดยมีผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลเพิ่มขึ้นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้มีการปรับโฉมภาพลักษณ์เครื่องหมายฮาลาลใหม่หลังใช้มานานกว่า 23 ปีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ส่งออกและผู้บริโภคในสโลแกน Thailand's Diamond Halal World's Number One ฮาลาลประเทศไทยฮาลาลเพชรที่หนึ่งในโลกโอกาสที่เปิดกว้างให้ผู้มีวิสัยทัศน์คว้าไขว่และมุ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยมาตรฐานที่ก้าวไปพร้อมกับการรับรองคุณภาพอย่างมั่นใจด้วยองค์คาพยพสนับสนุนที่พร้อมสาบเชื่อมั่นว่าศักยภาพฮาลาลของพื้นที่ชายแดนใต้ต้องก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกได้อย่างสวยงามYa, para penonton yang dihormati, kembali ke pusingan yang kedua RTMT News pada hari ini, masih bersama dengan saya. Dan berita seterusnya iaitu Timbalan Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan telah membuat laporan media atas kerja seorang anggota selama 6 bulan, yang mana beliau mengatakan seorang anggota kerja dengan kasih sayang, dengan cinta dan juga ikhlas untuk tanah air ataupun ikhlas untuk negara. Dan pihak Suara Poll, suara daripada wilayah Sepadan Selatan telah mengatakan bahawasanya kerja yang telah dikerja oleh Pusat Pentadbiran wilayah Sepadan Selatan telah pun meningkat sebanyak 60%. Di Bilik Mesyuarat Serbaguna Pusat Pentadbiran wilayah Sepadan Selatan, Daerah Merang Wilayah Jala, Encik Panuk Uterat Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran wilayah Sepadan Selatan beserta dengan Timbalan Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran wilayah Sepadan Selatan dan para pengarah daripada pejabat di Pusat Pentadbiran wilayah Sepadan Selatan beserta dalam memberi laporan media atas kerja yang telah dibuat oleh Pusat Pentadbiran wilayah Sepadan Selatan selama 6 bulan, iaitu sejak daripada bulan Perseci Kayun 2557 hingga kepada bulan Mei Sayun 2558, bekerja dengan cinta, dengan kasih sayang dan bersungguh untuk negara, yang mana didapati beberapa media massa daripada beberapa lembaga termasuk pada lembaga kerajaan dan juga swasta telah pun termasuk TV dan juga media cetak dan radio dan juga media-media yang lain sebanyak 50 orang peserta mass media yang ikut serta. Pusat Pentadbiran wilayah Sepadan Selatan seorang anggota telah mencari jalan untuk nak mempersatukan dan juga untuk nak menyatukan remaja di dalam projek Santai Tai Su Cai Tai. Pada tanggal 6 bulan Persephakum 2558 di Bilik Mesyuarat 1 tingkat 3 Pusat Pentadbiran wilayah Sepadan Selatan, Encik Panuk Uterat Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran wilayah Sepadan Selatan telah mengadakan musyawarah untuk nak bergerak bagaimana gerakan Yawacun ataupun remaja di dalam projek Santai Tai Su Cai Tai yang telah ikut serta dalam musyawarah pada kali ini, iaitu penolong Profesor Piyak Kitawan Timbalan Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran wilayah Sepadan Selatan dan juga Naib Semakum Persatuan Pondok wilayah Sepadan Selatan dan beberapa perwakilan daripada lembaga-lembaga yang bersangkutan yang termasuk iaitu Pusat Penyelaras dan juga Pentadbiran Masalah Pendidikan wilayah Sepadan Selatan dan juga pejabat pendidikan swasta 5 wilayah Sepadan Selatan beserta dengan pegawai daripada pejabat penyelaras masalah pendidikan di Pusat Pentadbiran wilayah Sepadan Selatan dan para remaja yang ikut serta dalam projek Santai Tai Su Cai Tai ikut serta dalam musyawarah pada kali ini.
Encik Panu Utairat, Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sebelah Selatan berkata projek tersebut adalah satu projek yang telah dicetus, yang telah dibuat oleh Penatan Pon Prem Tina Solanun sebagai penasihat diraja, dan juga beliau sebagai orang yang mula-mula mengadakan projek tersebut yang telah disokong oleh pihak ahli jawatankuasa Yayasan Rataburut Pon Prem Tina Solanun dan juga Yayasan Rakman Thai beserta dengan Yayasan Pitak Utayan Hencak Kauyai dan juga pihak Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Dalam ataupun Kesusahan Mahathai dan pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sebelah Selatan Kamar Dagang ataupun Hokaka Kan Kathai untuk pergi kepada kawasan atas untuk duduk bersama dengan para orang tua pera yang mana para remaja tersebut datang daripada wilayah Sebelah Selatan, Petani, Jalan Naratiwak Setun dan juga 4 daerah daripada wilayah Songkhla iaitu Tepa, Natawi, Sabaya dan juga di kawasan daerah Cenak untuk hidup bersama di Bakak supaya mereka tu lebih reti bagaimana kehidupan orang-orang di sana untuk mari laksana kehidupan mari banding dengan kehidupan orang-orang di wilayah Sebelah Selatan supaya mereka lebih maju dalam masalah hidup bersama dengan orang-orang yang lain ataupun dengan orang-orang ramah. Baik para penonton yang dihormati, dengan berakhirnya berita tersebut maka berakhir juga berita RTNT News pada hari ini. Saya Muhammad Ghazali bin Harun, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatian. Saya tinggal dulu, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.